Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang dihormati Miss Nik serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Ainul Husna bersama rakan sekumpulan saya Azia Ayuni, Kuratanisha dan Syahira Duhana akan membentangkan mengenai kajian kes kami, iaitu berkaitan dengan kanak-kanak autism. Masuk kepada pengenalan, ini adalah biodata kanak-kanak yang telah kami pilih. Nama diberi Muhammad Firas Aryan bin Muhammad Fiarus. Tempat lahir Hospital Zainab 2, Kota Baru, Kelantan pada 16 Oktober 2014. Tahun ni adik Firas Aryan dah masuk umur 6 tahun. Nama ibu Nurul Fajrina binti Muhammad Azmi, seorang jururawat, dan ayahnya Muhammad Fiarus bin Muhammad Zain, seorang polis. Nama penjaga Nurizan binti Hussein merupakan nenek kepada adik Firas Aryan. Masalah yang dihadapi adalah masalah pembelajaran autism. Ini adalah gambar Muhammad Firas Aryan atau nama panggilan manjanya Wan. Masuk kepada definisi, autism berasal daripada perkataan Greek iaitu autos yang membawa maksud sendiri. Perkataan ini diambil kerana gejala autism itu sendiri hidup dalam dunia sendiri. Maksudnya kanak-kanak yang hadapi masalah autism ni mereka sering berhalusinasi. Mereka mampu untuk menciptakan satu dunia yang dalam dunia tu dia seorang je ada. Selain itu, autism juga bermaksud gangguan pertumbuhan pembesaran seseorang dalam jangka masa panjang yang memberi kesan dalam pemikiran kanak-kanak dan dalam proses informasi. Proses informasi ini adalah proses untuk mendapatkan maklumat. Seseorang individu atau seseorang kanak-kanak, mereka belajar melalui pengalaman ataupun peniruan. Contohnya bagi kanak-kanak biasa, mereka melihat ibu bapa mereka, cara ibu bapa mereka pakai baju. Lepas tu, kanak-kanak tersebut boleh ikut. So, dia belajar melalui peniruan. Tapi kalau kanak-kanak autism ni, mereka kan hidup dalam dunia mereka sendiri. Jadi, diorang memang tak hiraukan orang sekeliling mereka. So, apa yang orang sekeliling buat, dia tak hiraukan, dia tak kisah pun. Autism memberi kesan kepada perkembangan otak dan mempengaruhi keupayaan anak untuk berkomunikasi, berinteraksi secara sosial dan belajar seperti anak biasa. Autism ni adalah masalah pembesaran jangka masa panjang yang boleh menyebabkan pemikiran kanak-kanak tu terganggu. Dikategorikan sebagai masalah pembelajaran kerana yang ada masalah mental. Sebab tu mereka suka berhalusinasi, sebab diorang ada masalah mental. Lepas tu bila perkembangan mental atau perkembangan otak ni terganggu, keupayaan lain pun turut terganggu lah. Contohnya otak mengarahkan tangan untuk bergerak, tapi bila otak dia tak dapat nak berfungsi, maknanya tangan pun tak boleh nak bergerak lah. Seterusnya saya serahkan konsep kepada Syahira Duhana. Seterusnya adalah konsep. Autism tidak dapat dikenal pasti hanya dengan melihat secara fizikal. Autism dapat dilihat melalui defisit dalam komunikasi sosial dan interaksi serta tingkah laku yang berulang. Autism muncul pada usia awal kanak-kanak 10-3 tahun dan boleh dikenal pasti seawal usia 18 bulan.
Autism adalah gangguan spektrum. Ini bermakna bahawa sesetengah individu terjejas dengan autism pada tahap yang rendah, sesetengah di peringkat sederhana dan setengah di tahap yang tinggi. Seterusnya adalah jenis-jenis autism. Jenis-jenis autism ada 4, iaitu autistic disorder, Asperger's syndrome, childhood disintegrative disorder. Yang terakhir adalah progressive developmental disorder. Yang pertama adalah autistic disorder. Ianya sering disebut sebagai mind blindness. Tidak memiliki kemampuan yang untuk memahami permasalahan dari sudut yang orang lain. Hanya hidup di dunianya sendiri. Yang kedua adalah Asperger's syndrome. Kanak-kanak pada peringkat Asperger's syndrome ni, dia mampu berinteraksi dengan orang lain, hal-hal yang terjadi di sekitarnya dan memiliki empati. Tidak memiliki masalah keterlambatan bahasa. Yang ketiga adalah childhood disintegrative disorder, sering disebut dengan sindrom Hitler. Ditandai dengan adanya keterlambatan perkembangan motor, bahasa dan fungsi sosial. Ianya akan mengalami perkembangan yang normal sampai usia 2 tahun dan akan hilang keterampilan secara perlahan. Yang terakhir adalah progressive developmental disorder. Gangguan ini menjadi diagnosis akhir dari gejala autism. Autism ini lebih kompleks berbanding yang lain. Pada peringkat ni, kanak-kanak susah nak mengingat sesuatu dan dia sering berinteraksi dengan teman imaginatif dia. Dan terakhir, dia cenderung kaku pada rutin yang dilakukan pada setiap hari. Okey, yang seterusnya adalah ciri-ciri kanak-kanak autism. Okey, masalah autism ni kita boleh kesan seawal usia 18 bulan ataupun setahun 6 bulan. Okey, antara kemahiran yang mengalami gangguan akibat daripada autism ialah pertamanya adalah kemahiran pertuturan dan komunikasi, iaitu kanak-kanak autism ni mengalami kesukaran untuk memahami percakapan, bertutur dan menyatakan kehendak. Okey, pertuturan mereka mungkin terhad kepada satu perkataan. Kebiasaannya, mereka ni membuat bunyi atau perkataan yang tidak bermakna ataupun tak boleh difahami. Kanak-kanak autism ni juga dia boleh mengalami ekolalia, iaitu pengulangan perkataan-perkataan yang dituturkan oleh orang lain. Maksudnya dia ajuk balik apa benda yang orang lain cakap. Okey. Yang keduanya ialah kemahiran interaksi sosial, iaitu kanak-kanak itu tidak menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan individu lain, merupakan ciri utama kesukaran berinteraksi sosial kanak-kanak autism. Mereka ni sukar untuk bertentangan mata dan tidak menyahut apabila dipanggil. Dia tak tahulah apabila kita panggil. Okey, kanak-kanak autism ni dia sukar bergaul dengan kanak-kanak lain dan sering bermain sendirian. Selain itu, kita juga dapat mengenal ciri kanak-kanak autism ni juga melalui tingkah laku dan emosi. Iaitu tingkah laku ni tingkah laku yang mereka menunjukkan adalah tidak wajar serta berulangan seperti mengibas tangan, melompat tanpa tujuan. Okey. Yang itu merupakan ciri yang terdapat dalam kanak-kanak autism ni. Terdapat juga kanak-kanak autism yang mencederakan diri sendiri dengan megik dan menghantuk kepala ke dinding. Mereka ni juga boleh menunjukkan emosi seperti ketawa, menangis dan menjerit seorang diri tanpa sebab. Seterusnya ialah kita dapat mengenal melalui sensori atau sentuhan fizikal. Terdapat kanak-kanak autism yang sensitif kepada bunyi bising, sentuh dan rasa. Mereka juga mungkin mempunyai tabiat menjilat, masukkan barang mulut, menggigit ataupun mencium sesuatu. Kebanyakan kanak-kanak autism ni dia tak suka disentuh, dipegang ataupun dipeluk. Ada juga di antara mereka yang memilih makanan kerana masalah sensori badan dan bahagian mulut. Okey, selain daripada yang itu,
Okey, kanak-kanak autism ni juga mempunyai kekurangan dari kemahiran kognitif, iaitu perkembangan kognitif yang lewat berbanding kanak-kanak usia sebaya mereka. Contohnya kanak-kanak lain dah boleh buat benda lain tapi mereka ni macam agak lambat sikit. Okey, kebanyakan mempunyai tahap IQ yang lebih rendah berbanding kanak-kanak normal. Okey, hal ini menyebabkan terdapat kanak-kanak autism yang sukar memahami konsep-konsep tertentu, terutamanya konsep abstrak seperti emosi. Dan yang akhir sekali, ciri-ciri kanak-kanak autism ni juga tidak memahami konsep bermain dengan betul. Mereka sering membalik mainan, masukkan mainan dalam mulut dan kadang-kadang merosakkannya. Mereka ni mempunyai minat yang terhad kepada alat mainan dan sering bermain dengan mainan yang sama berulang kali. Maksudnya dia dah minat mainan tu je lah yang dia akan main. Dan dia suka untuk memilih mainan, maafkan. Okey, untuk aktiviti yang susah bagi kanak-kanak autism pula ialah video emosi dan kotak muzik. Okey, kenapa kita orang pilih video emosi dan kotak muzik ni? Sebab kanak-kanak autism mempunyai kepekaan bunyi yang tinggi dan mereka lebih menikmati muzik sebagai satu medium untuk merangsang dan menenangkan diri mereka. Okey, bagi trampolin pula, seperti mana yang kita tahu, kanak-kanak autism ni suka bergerak ke sana dan ke sini. So, kita boleh, selain trampolin tu, kita boleh main tenteng ataupun kerusi muzik ataupun ada sebagainya. Okey, lepas tu untuk teka-teki, puzzle dan blok mainan pula, kanak-kanak autism ni mempunyai dera visual yang kuat dan ia juga boleh mengembangkan kemahiran motor halus. Okey, itu saja. Kesimpulannya, kanak-kanak yang berkeperluan pendidikan khas jenis autism sukar untuk dikesan secara fizikal kerana dari segi ini mereka tidak mempunyai perbezaan dengan kanak-kanak normal. Namun begitu, apabila pemerhatian dibuat terhadap mereka, kelainan dari segi sikap, pemikiran, tingkah laku dan pertuturan mereka amat berbeza dari kanak-kanak biasa. Satu lagi, penawar bagi merawat masalah autism ni masih belum ditemui. Masih belum dijumpai oleh mana-mana doktor ataupun mana-mana saintis. Tapi rawatan terapi atau multidisiplin dari pakar diperlukan untuk bimbing mereka atasi masalah-masalah seperti perkembangan kemahiran mereka. Contohnya kemahiran urus diri. Seperti cara pakai baju ataupun cara sikat rambut. Dan juga kemahiran sosial. Contohnya dari segi macam mana cara untuk bercakap dengan orang normal ataupun orang yang memiliki masalah yang sama dengan dia. Akhir sekali, kesedaran dan pengetahuan tentang autism ni penting sebab mereka pun perlu diberi kesempatan dan kesempatan untuk mengembangkan diri mereka. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.